Piala Sumbangsih edisi 2023 kali ini mempertemukan JDT dengan Terengganu FC, mengambil kira JDT menjadi pemenang Liga Super 2022 dan juga Piala Malaysia 2022. Perlawanan terpaksa diadakan menentang pasukan yang menduduki tempat kedua Liga Super musim 2022 iaitu Terengganu FC. Perlawanan yang dilangsungkan di Stadium Sultan Ibrahim ini dikira sebagai perlawanan pertama Liga Super dan diberikan mata. Ia juga merupakan pertemuan sulung bagi dua pengendali baru JDT dan Terengganu FC iaitu Esteban Solari dan juga Tomislav Steinbrockner. JDT bermula dengan 4-3-3 yang sudah pasti mencair di dalam padang ketika fasa attacking organisation, meninggalkan cuma 2 atau 3 pemain di belakang walaupun bermula dengan back 4. Jordi Amat dan Feroz Baharudin selaku centre back. Leandro Velasquez dan Corbin Ong tidak berada dalam kesebelasan, sebaliknya tempat mereka berdua diisi Juan Muniz dan Oscar Arribas. Selebihnya adalah usual suspect bagi JDT. Terengganu FC pula bermula dengan formasi yang sedikit asing bagi mereka sepanjang Nafuzizin mengemudi. Steinbrockner memainkan sistem back bertiga dengan Azam Azmi, Sardor Kulmatov dan Syahrul Nizam selaku centre back. Alif Zakaria yang pada musim lalu menarik perhatian ramai selaku left back dalam peranan inverted kini dimainkan Steinbrockner selaku right wing back, manakala Hairi Hakim bertindak sebagai left wing back. Dua di tengah diisi gandingan Damagosh Pusik bersama Zuashraf Zulkifli, manakala trio serangan diisi gandingan Ivan Mahmud, Sonny Norde dan Adisak Kraison, dengan Sonny Norde lebih kepada attacking midfielder yang mobile. Ideanya sebagai linker aktif dalam shape 3-4-1-2. JDT bermula seperti biasa, garang, laju dan bertenaga untuk menekan Terengganu FC sebelum mereka berjaya settle down. Contohnya seperti dalam klip ini di mana mereka melakukan high pressing dan counter pressing agar Terengganu FC sukar memegang dan menyimpan bola. Klip ini pula menunjukkan bagaimana JDT bermain hantaran pendek yang cepat dan laju di zon 14 di hadapan kotak penalti Terengganu FC untuk membuka pertahanan lawan. Lihat saja bagaimana betapa kelang kabutnya barisan pertahanan Terengganu FC. Dan game plan JDT ini ternyata berhasil apabila Juan Muniz menjaringkan gol pertama mereka sekitar minit keempat permainan. Secara taktikal, gol pertama JDT berpunca daripada peranan Bergson yang sangat rajin melakukan kerja defensif dan kerap drop between the lines untuk membantu janaan serangan JDT. Satu cross cantik daripada beliau dari sisi kanan Terengganu FC yang disudahkan Juan Muniz menerusi tandukan ketika chain of fight Terengganu FC sewaktu bertahan masih belum terbentuk dengan sempurna dan body position pemain centre back Terengganu FC berada dalam keadaan yang salah. Seperti biasa, JDT gemar menyerang melalui bahagian sayap dan untuk separuh masa pertama, left back mereka iaitu Oscar Arribas sangat advance di wide area sisi kiri. Seperti contoh dalam klip ini, lihat Oscar berada lebih di atas meninggalkan Feroz, Jordi dan Matthew Davis sebagai 3 di belakang. Juga seperti dalam klip ini di mana Oscar berada di wide area sisi kiri untuk menjaga kelebaran padang ketika janaan serangan JDT. Dan lihat juga bagaimana contoh kerajinan Bergson yang drop between the lines untuk membuatkan fasa attacking organisation JDT tidak terlalu direct. Di sini rotation terjadi antara beliau dengan Juan Muniz di mana ketika Bergson drop, Muniz menggantikan posisi beliau di atas. Manakala di sisi kanan pula, Arif Aiman menjalani hari biasa beliau dengan berlegar di wide area sambil sesekali melakukan gerakan cut inside masuk ke half space, mengosongkan wide area untuk Matthew Davis. Beberapa peluang tercipta buat JDT menerusi gerakan Arif Aiman ini.
Seperti contoh dalam klip ini di mana Arif masuk ke half space dan melakukan combination play bersama pemain serangan di zon 14 bagi membuka pertahanan Terengganu FC. Seperti dinyatakan, Terengganu FC bermain dengan sistem back bertiga. Apabila diserang, dua pemain wingback mereka iaitu Alif Zakaria sebagai right wingback dan Hairi Hakim sebagai left wingback akan bergabung dengan tiga pemain centre back untuk membentuk chain of five atau rantaian berlima seperti dalam klip ini. Lihat di sini bagaimana cubaan JDT untuk menggerakkan rantaian berlima Terengganu FC dengan Forestieri berada di wide area sisi kiri dan Juan Muniz melakukan switch play untuk mencari beliau. Tidak banyak yang mampu Terengganu FC lakukan untuk menyerang kerana mereka sering terperangkap dalam transisi yang terlalu direct dan mudah ditekan counter pressing JDT. Lihat contoh klip ini, apabila berjaya merampas bola, Terengganu FC terlalu cepat menghantar bola ke hadapan. Mereka seharusnya bermain hantaran pendek dahulu dan bergerak dalam satu unit. Lihat di sini bagaimana Damagosh Pusik terlalu lama memegang bola serta berputar-putar tanpa tujuan dan memudahkan pemain JDT untuk menekan serta merapat dengan pressing trap mereka. Lihat contoh di sini, apabila Terengganu FC berjaya merampas bola, JDT terus menekan mereka dengan counter pressing dan lihat bagaimana body position Syahrul Nizam yang salah memudahkan pemain JDT melakukan pressing untuk merampas kembali bola. Dan di sini sekali lagi body position Sardar Kurmatov yang membelakangi lawan hampir membawa padah kepada Terengganu FC. Seperti dinyatakan Steinbrockner sendiri dalam post-match interview, beliau meletakkan Sonny Nordeh lebih kepada attacking midfielder untuk memberikan supply kepada Adisak Kraison dan juga Ivan Mahmud. Namun, oleh kerana kualiti permainan JDT, peranan Sonny Nordeh sepertinya tidak terlalu berkesan walaupun beliau sangat mobile dan kerap drop untuk menyambung bola. Contohnya dalam klip ini, kita dapat lihat bagaimana Sonny Nordeh bergerak ke kiri dan ke kanan padang untuk menyambung bola Terengganu FC. Memang di separuh masa pertama, jenaan serangan Terengganu FC banyak digerakkan dari sisi Alif Zakaria dari sisi kanan. Beberapa kali cross dilakukan Azam Azmi Murad dari sisi itu namun tidak mengancam JDT. Dan klip ini satu lagi contoh peranan Sonny Nordeh selaku linker dalam jenaan serangan Terengganu FC. Cross rendah daripada Ivan Mahmud mencari Adisak Kraison memberikan sedikit ancaman kepada JDT. Tidak banyak yang berubah di separuh masa kedua. Terengganu FC tetap sukar melakukan build-up play kerana kerajinan Bergson dan Forestieri melakukan first line pressing. Serta kelewatan pemain tengah Terengganu FC melepaskan bola sering membuatkan mereka terperangkap dalam pressing trap JDT. Kemasukan Syafiq Ismail bagi menggantikan Adisak Kraison yang sangat lemau di separuh masa pertama juga tidak banyak membantu Terengganu FC. JDT pula memasukkan Leandro Velasquez bagi menggantikan Juan Muniz dan lihat saja klip ini bagaimana Leandro melakukan kegemaran beliau iaitu forward run dan inisiatif untuk terlibat bermain combination play di kawasan attacking third. Lihat di sini bagaimana JDT mengajarkan kita bagaimana caranya membuka pertahanan lawan dari central area. Tidak perlu berlama-lama dengan bola, cukup melakukan one quick touch, combination play dan gerakan third man running.
Dan di sini sekali lagi combination play iaitu gerakan 1-2 terjadi. Cukup mudah bagi JDT untuk membuka pertahanan lawan. Sama seperti di separuh masa pertama, transisi Terengganu FC tidak mulus kerana terlalu bergantung kepada Sony Norde sebagai outlet transisi mereka. Contoh nyata dan terang adalah seperti dalam klip ini di mana mereka hilang bola kerana Sony Norde memegang bola terlalu lama. Tamat perlawanan, JDT 2, Terengganu FC 0.